Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita di rancangan Ray TV. Jadi saya ucapkan selamat datang khususnya kepada semua subscribers daripada Malaysia, Singapura, Indonesia dan Brunei. Jadi kepada mereka yang sudi dan setia menonton travelog yang kami sajikan, terima kasih dan jutaan penghargaan kami ucapkan kepada anda. Teruskan bersama kami dan pastikan anda subscribe untuk mendapat notification. Jadi sebelum kita terus ke episod yang terbaru Travelog Haji kali ini, apa kata anda tengok dulu iklan ini? Jom. Salam semua, kami mohon support buku Travelog Haji di Tanah Haram Tulisan dan Bidikan Saiful Nang. 100% jualan ini akan disalurkan kepada asnaf dan anak yatim. Juga terdapat dalam ini lapahan sains haji dari tim penyelidik sejarah dan Islam di RPWP. Buku setebal 266 muka surat penuh warna, hanya RM30 sahaja senaskah. Tekan link di dalam description untuk pembelian segera. Mesti ramai yang tertanya-tanya, kenapa jemaah haji vacation tinggal di Aziziah? Aziziah terletak lebih kurang 5 km dari Masjidil Haram dan bergantung di mana anda berada, memandangkan ia wilayah yang sangat memanjang. Jadi semasa musim haji, ramai jemaah-jemaah haji menginap di hotel dan apartmen di sini kerana Aziziah terletak berdekatan dengan kompleks Melontar dan Mina, dan di situlah yang menyebabkan kenapa kami memilih untuk tinggal di Siddiqui Street di Aziziah. Bagi yang mengikut pakej private ataupun swasta, mereka memilih untuk berada di sekitar kawasan Aziziah kerana memudahkan urusan perjalanan daripada penginapan pergi Melontar dan kembali semula ke tempat penginapan. Jaraknya di Jalan Siddiqui Street ini ada yang sekitar 100 meter ke atas, dan alhamdulillah jemaah vacation kita berada dalam jarak 750 meter begitulah dengan kompleks Jamrat. Ini memberikan kelebihan kepada kami untuk ulang alik lah. Jika diukur perjalanan yang bakal kami tempuh jika tinggal di perkemahan Mina melalui terowong Muasim ini ke kompleks Jamarat ialah sekitar 2.5 km. Bayangkan kalau pergi dan balik dah jadi 5 km. Kena ulang alik selama 4 hari berturut-turut untuk menunaikan ibadah melontar nanti. Ini belum campur lagi isu tandas di kawasan perkemahan. Ada 300 orang kena kongsi satu tandas. Dan sebab itulah kami memilih untuk menetap di Aziziah. Dekat pun dekat. Dan sebab itu orang tua-tua selalu pesan kat kita, kalau nak pergi haji, usahalah pergi di waktu kita masih muda. Kita tak pernah tahu nasib kita macam mana. Boleh jadi kita akan dijemput ketika masih bertenaga. Boleh jadi juga andai rezeki kita lewat, kita mungkin akan datang dalam keadaan tak sihat. Dan begitulah ujian yang berlaku kepada salah seorang jemaah kami. Pagi itu kami dapati Haji Kliwon tiba-tiba jatuh pingsan di dalam tandas. Pernafasannya lemah. Kami bersyukur kerana dalam jemaah kami ada 6 orang doktor yang begitu komited menjadi sukarelawan dan petugas kesihatan sepanjang kami di Tanah Suci. Mereka lah yang jadi penyelamat, memeriksa dan merawat. Jadi,
tips paling penting, jika kita ada penyakit apapun, baik declare siap-siap supaya mutawif dan panitia haji dapat berwaspada dan cakna macam mana nak uruskan kesihatan kita. Ini belum campur lagi sakit tiba-tiba, ada yang demam terus sakit, ada yang kena heat stroke, jantung, kita tak pernah tahu. Yang paling kita bimbang, belum sampai Arafah, kita dah rebah. Jadi apabila isu ni berlaku, jemaah-jemaah semua pun terpaksa ditenangkan. Jadi masing-masing berehatkan dulu. Semalam saja baru sampai. Pagi ni, lepas subuh saja, Wak Kliwon terus jatuh dan mengalami COPD. Iaitu Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Itulah penyakit yang telah pun menyerang Wak Kliwon ketika mana baru saja kami jejak kaki kami di Aziziyah. Beliau telah pun diuji dengan ujian yang pertama. Tapi ini juga sebenarnya adalah ujian kepada semua jemaah-jemaah Raycation. Jadi inilah untungnya semangat kekeluargaan yang kuat, semangat kekitaan yang menjadi sebahagian daripada resepi perjalanan haji Raycation. Dan ini bukan saja dalam trip Raycation haji, sebenarnya dalam semua trip-trip Raycation, inilah yang kami tanamkan, inilah yang kami utamakan, iaitu kekeluargaan di dalam setiap permusafiran kami. Perjalanan kita pada malam ini, jadi tolong ambil peluang waktu lepas maghrib ni makan siap-siap semua sebab perjalanan kita dijangka bermula pukul 9 malam. 9 malam ya, 9 tu kita nak shoot terus jalan. Jadi pukul 9 kalau boleh, semua dah ready, dah sedia, dah lepas makan, dah kenyang, dah apa semua. Mula pukul 9, kita jangka sampai mungkin dalam pukul 9.30 bergantung pada trafik. Kita tak jangka kita sampai pukul berapa. Boleh jadi pukul 10, boleh pukul 11 ya. Dan kita hanya ada peluang sampai pukul 3 pagi sahaja. Jadi kalau kita nak selesaikan tawaf kita nak bagi kepada 2 kumpulan, yang laju dengan yang perlahan. Sebab kita kena ingat kita ada 2 kerusi roda yang kita kena sama-sama bantu. Dan kita kena tahu kita akan jumpa dengan ramai orang malam ni, dijangka begitu, confirm. Tapi seramai-ramai manusia tu boleh muat lagi untuk slip kita. Jangan risau bab tu. Itu sebab kita kena balik. Bas kemungkinan dia kena keluar awal sebelum subuh. Kalau dia keluar lebih awal, bas akan tak dibenarkan keluar sebab laluan dah ditutup sebab semua nak keluar pergi tarwiyah. So daripada Aziziyah nak pergi ke Mekah, kalau kita tengok dekat saja. Lebih kurang dalam 4 km lebih menggunakan King Abdul Aziz Road. Tapi kalau nak jalan kaki, kalau dalam musim haji, jalan ini akan sesak penuh dengan kereta. Bayangkan ada 2 juta umat Islam dan kebanyakannya sedang bertumpu di kota Mekah. Semuanya sedang sibuk nak menunaikan tawaf qudum dan sebahagian daripada mereka yang sedang persiapkan diri untuk berangkat pergi ke Mina untuk hari tarwiyah dan seterusnya untuk pergi ke Arafah. Jadi cabaran sebenarnya bukan kata di Aziziyah saja, boleh kata di seluruh kawasan-kawasan berdekatan dengan kota Mekah akan penuh dengan kenderaan, terutamanya bas-bas yang membawa jemaah-jemaah daripada luar untuk masuk ke Masjidil Haram. Jadi inilah cabaran yang kami hadapi pada malam tu. Pilihlah sama ada nak pergi dengan kenderaan ataupun pergi dengan bas atau pergi dengan jalan kaki. Cuma dalam musim haji ni, di situlah ujian yang menguji kita. Cabaran dia apa? Cabaran dia adalah ujian wang ringgit. Kalau kita tengok waktu-waktu umrah biasa, waktu-waktu biasa, naik kereta daripada Aziziyah pergi ke Masjidil Haram hanya sekitar 10 rial. Itu kadang-kadang boleh dapat 5 rial kalau kata kita pandai sembang Arab dengan driver taksi tu. Tapi kalaulah masuk saja musim haji, boleh jadi 200 ke 300 rial untuk satu kereta yang dikongsi oleh 4 ke 5 orang. Jadi semua ini kena ada kira-kira dia. Kalau tidak, memang kita kena sembelih. Sebab dalam kita buat haji Umrah, tawaf qudum sunat. Sa'i haji
kita boleh buat kemudian. Nampak tak? Kenapa ada kain putih di sekeliling Kaabah? Sebenarnya, kain putih itu adalah simbolik ihram yang dipakaikan di Kaabah. Waktu ini, kiswah dinaikkan sehingga 3 meter untuk mengelakkan kerosakan pada kain kiswah. Sebab ramai sangat jemaah yang kadang-kala mengambil kesempatan melakukan perkara-perkara khurafat. Kedua, kain putih itu juga melambangkan permulaan musim haji. Upacara menaikkan kiswah berlangsung setiap tahun pada atau sehari sebelum atau sesudah 15 Zulkaidah. Kerana selepas tarikh itu, kemasukan jemaah haji yang ramai akan memenuhi ruang maktaf sepanjang hari. Subhanaka ya mu'ti, ta'alaita ya mani'. Alhamdulillah, kami dapat menunaikan tawaf selamat datang, tanda kami telah menjejakkan kaki di Baitullah. Di dalam ribuan umat Islam dari seluruh dunia, kami adalah dari kalangan hamba-hambanya yang terpilih. Tiada doa yang lain yang mampu kami lafazkan, melainkan merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran atas nikmat dan jemputan yang Allah kurniakan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Benarlah, jika Allah kehendaki, pasti semuanya terjadi. 2019 akhirnya menjadi tahun terakhir. Tiada lagi tawaf sebegini, yang tinggal hanyalah memori, kenangan bagi mereka yang telah pergi, menjadi harapan kepada jiwa yang ingin kembali. Kami terus melangkahkan kaki ke Safa dan Marwah, melakukan ritual sa'i. Jarak dari Safa ke Marwah ialah 400 meter, menjadikan 7 pusingan berjumlah 3.15 kilometer. Sa'i dalam musim haji tak sama seperti umrah biasa. Boleh jadi 1 jam, boleh jadi 2 jam, bergantung kepada trafik manusia ketika itu. Subhanallah. Inilah perjalanan yang penuh dengan ujian. Di tengah-tengah umat yang beribu, semua orang sedang mencari sesuatu. Apa yang pernah ditunjukkan Siti Hajar kini menjadi satu ikutan untuk membuktikan satu pengorbanan. Kisah seorang ibu dan anak, cerita sepasang isteri dan suami yang mahu kembali mendidik keluarga. Itulah falsafah mencari air sebagai bekalan untuk kami bawa menuju ke Arafah. Air sebagai analogi ilmu, Arafah yang bermaksud tahu, satu simbolik perjalanan mencari ilmu yang hilang. Sebagai hujah yang melengkapkan manasik haji, mencari maksud dan tujuan hidup untuk kembali kepada Allah dengan sepenuh takwa. Antara tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik sahaja memasuki Kaabah setelah berjaya menawan Mekah ialah membersihkan berhala di dalam Kaabah itu. Istilam ialah satu simbolik kita meninggalkan semua kesilapan yang telah kita kaji. Ucapkan selamat tinggal kepada batu hitam itu dan tinggalkan segala dosa yang lama telah bersarang di jiwa. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Nak pergi Arafah ke mana ni? Alhamdulillah. Semoga kedatangan kami di Tanah Suci akan membersihkan diri kami
disambut dengan ganjaran haji yang mabrur. Itulah misi kami seterusnya, menuju ke Arafah untuk menjadi insan yang arif. Kami doakan semoga yang menonton akan dijemput Allah ke tanah suci Mekah satu hari nanti. Macam mana nasib Haji Kliwon? Nantikan episod seterusnya.